Saya sekarang siapkan projek yang lagu untuk Frontliner satu. Lepas tu yang satu lagi Suara Palestin. Itu je lah yang saya dapat siapkan dalam masa terdekat ni. Ini siapa punya projek dan siapa produce? Yang Suara Palestin tu saya sendirilah, produce sendiri. Dan yang Frontliner tu Brother Talib. Brother Talib. Antara kerja-kerja Brother Talib ni apa Dia kira ada satu production dan sebelum ni dia banyak bikin konsert lah. Konsert tapi banyak metal lah. Banyak metal. Jadi okey lah, saya pun baru bekerja dengan dia lagi sebab ini by project je kan untuk production ni. Jadi saya tengok okey lah kalau segi dia, cara dia step, dia siapkan lagu, siapkan video klip kan. Jadi bolehlah, senang lah kerja kalau macam tu. Abang Ed macam mana? Apa cerita sekarang? Lagu-lagu banyak keluarkan lagi lagu? Kurang lah sekarang. Tidak berapa rancak sangat. Kurang kurang. Idea tak mau nak datang sangat projek penerbitan tu tak banyak. Tidak banyak penerbitan tu yang menjadi permasalahan dia. Dia kalau tak ada penerbitan, lepas tu dicampur lagi dengan tidak ada kebolehan untuk membuat persembahan kan, suram lah industri muzik tu. Ya, betul. Betul lah. Ashid sendiri sebelum COVID-19 dulu, macam mana suasana arena pesada muzik ni? Nak kata happening sangat tu tak lah, sebab kita pun dah umur pun dah meningkat ni. Dia show pun masih ada, cuma dia tak macam dulu kita ligat sangat kan. Dan macam sebulan 2-3 show tu masih ada lagi. Last kali saya ingat masa sebelum PKP tu dekat Melaka saya buat show dengan Tekun Nasional Itu last show lah. Dalam masa PKP ni itulah kita pun sedia tahu kan. Ada dapat macam projek-projek dari rumah ke daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia? Itu dapat, itu ada. Itu sebahagian daripada orang kira kata macam job jugalah kan. Job. Jadi sebagai bonus untuk hati-hati sini dia untuk minat terus berkarya lah sebenarnya kan. Kalau tak ada macam bro cakap tadi lah, penerbitan kalau tak ada kita pun macam ni lah kan. Itulah dia. Dia kena ada yang orang start dulu kan. Betul. Macam Ashid bergerak sebagai Ashid ke lewat setahun dua ni ataupun sebagai dengan Dev Gapsi? Saya album last dengan Dev Gapsi 2012. 2012. Selepas tu saya banyak bergerak solo lah. Ashid Dev Gapsi lah. Band tu sendiri, kalau saya boleh tanya, sebenarnya wujud lagi ke? Band kami masih lagi kontak, macam Jambu apa semua kan. Kita buka puasa sekali, 2 hari. Lepas tu kita berbincang, cuma komitmen macam AD dia dah banyak dengan ekspedisi. Jambu dengan FTG, dia baru siapkan album dengan FTG. Jadi macam ni lah, kita bincang-bincang, kita kumpulkan lagu dulu kan. Kalau dah siap baru kita contact balik kan. Dalam masa tu kita berhubung tanyalah lagu macam mana boleh pergi ke apa semua kan.
Sebenarnya macam sekarang ni kita pun dalam album dulu kita mengharapkan orang kata apa, komposer-komposer yang agak ada nama kan. Jadi macam sekarang ni kita perlukan juga komposer-komposer macam Abang Art sendiri lah, Bro Art sendiri. Kami cuba nak orang kata apa, berdikari. Berdikari lah orang kata kan. Ya. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke sejarah silam boleh jadi sebagai rujukan kepada para penonton. Macam mana dapat nama Death Gap C tu, Cik? Okey, nama Death Gap C dia agak, nama ni memang agak unik kan. Kalau tanya siapa-siapa pun Death Gap C, dia orang ni akan tanya balik apa maksud, macam mana boleh dapat nama ni. Sebenarnya proses rakaman kami pada tahun 1997 bila kami dah form practice, time practice tu tak ada nama lagi, masa recording pun tak ada nama lagi. Masih tak ada nama lagi. Okay. Dia penghujung siapkan album pertama Death Gap C Cita Rasa tu, barulah arwah ni JS Kevin. Arwah JS Kevin dia hello, dia cakap aku dah ada nama dah untuk budak-budak ni kan. Itulah diterangkan Death Gap C. Lepas tu dia ceritalah pasal note dalam tu D, E, F. Sebab apa dia start dengan D kan. Dia tak start dengan C. Jadi bacaan dia kalau ikut teori asas tu Re Mi lah. Re Mi Fa Sol La Ti Do. Itu je. Jadi memang confirm lah JS Kevin lah yang bagi nama. Ya. Okay. Memang JS Kevin. Apa-apa hal nanti antara perbincangan yang kita kena bincangkan adalah mengenai JS Kevin. Okey. Tak apa. Sebab apa, dia adalah satu nama yang besar dan masih lagi individu itu adalah sangat misterius. Kan? Ya, misterius. Ya, gambar-gambar dia pun tak banyak. Dah berapa tahun dah? Lebih 10 tahun dah. Lebih daripada 10 tahun. Lebih daripada 10 tahun. Tahun 2000 saya ingat 2009 album tribute to JS Kevin. Ya, selepas dia meninggal, jadi live record keluarkan lagu-lagu dia balik 10 lagu, dan saya pun terpanggil jugalah untuk nyanyikan sebuah lagu secara solo lah. Yang satu lagi tu ramai-ramai lah. Ada 4-5 orang lagi. Musme, Arwah Syamrin, Joey BPR. Dan 2009 lah saya ingat projek tu. 2009. Jadi kalau nak cerita JSKV ni, masa first time jumpa pun saya pun sendiri pun tak kenal kan. Dia ni orang yang betul-betul low profile kan. Low profile, dia banyak buat lagu secara spontan lah. Secara spontan. Jadi kita akan pinjam panjang lagi lah pasal JS, macam cakap lagi di hujung. Kita akan bincang JS Kevin. Lepas tu saya kena tanya pasal Andi Rahman juga. Ya, Andi Rahman. Ya. Korang sebagai satu band Death Gap C tu, okay, tadi cakap masa korang rekod pun belum ada nama lagi. Bandmates tu semua memang kawan lama ke ataupun dipertemukan? Macam mana band ni mula? Okay, band ni senang cerita cakap di bawah Joe Wing lah. Joe Wing nak bentuk satu band untuk dia produce. Jadi macam Asyik ni kira budak-budak macam Jembu, masa tu ajak Melissa ada. Iya. Ajak Melissa main bass kan. Lepas tu drama biasalah Lee Space. Okay, dia orang ni dah praktis lebih kurang setahun sebelum jumpa saya. Kan? Dia orang praktis hari-hari dan lagu dah, orang kata apa, 10 lagu tu dah praktis kejap lah. Dah strong lah kira kan. Jadi masa tu penyanyi yang asalnya tu One Lipan Bara ex-May sekejap. Dan
di masa hujung-hujung dia orang praktis ni ada masalah sikit antara, bukan masalah gaduh apa, saya sendiri pun tak pasti. Jadi bila Honest ni undur diri, si Jembu dengan Lispeh ni terpaksa cari vokal lah untuk nak record kan. Okey, dan kebetulan Asyik masa tu dekat Serta Market. Buat apa? Kerja dalam Serta Market lah. Oh, kerja sana. Tapi bukan ada art sangat pun kan. Saja menyibuk je kan. Spray-spray pinggan apa, buat souvenir apa semua tu lah. Memang dah lama dekat Serta Market tu. Dalam tahun 91 dah ada dekat situ. Kan, okey. Jadi macam Jembu dengan Lispeh ni dia orang memang orang boleh kata hari dekat Serta Market lah. Minum kat mamak apa, borak, lepas praktis dia orang akan singgah Serta Market lah. Jadi satu hari tu si Jembu macam ada offer jugalah kira kan. Dia offer, dia ajar ni audition lah. Esok dia kata, "Tang, kau tinggal kerja kejap," kan. Lepas tu saya pun mikir ni memang satu peluang lah kan, satu peluang. Sebab saya dari Kedah mai ke KL pun memanglah tujuan dia tu untuk jadi seorang orang kata apa, rockers lah kan, untuk buat album apa semua, penyanyi lah lebih khususnya. Tapi sebelum tu tahun 91 saya memang dah rakamkan album 10 lagu. 91 masa tu kumpulan tu nama Masuri daripada Kedah semua. Kami record dekat kalau ingat studio Jalan Yap Konsing, Booty Boys yang lama tu. Kan? Kat situ. Kat situ kita rakam. Lepas tu. Dan penerbit pun ramai masa tu. Arwah Samad, Defended, Umarul, Sani Sudin. Orang lama-lama. Kan? Jadi bila album tu dah siap, ada pula masalah di studio. Tak tahulah pasal kos apa, saya pun tak pasti. Album master tu tak boleh dikeluarkan lah. Jadi tergendala kat situ kan. Jadi tergendala. Masa lepas pada album tu tak keluar lah, saya rebel sikit tu. Saya cari kerja Serta Market. Lepas tu dalam masa, saya rasa dalam tahun 92, 93 macam tu lah, dapat lagi rakam album. Dapat lagi rakam. Ini sebelum dia Galaxy tau. Sebelum 93. Lawak betul. Saya masa tu dengan company Syari Amri lah. Syari Amri. Matahati apa nama? Apa nama saya pun dah tak ingat dah. Matahati. Lebih kurang macam tu lah. Jadi bila lagu dah siap, record dah 10 lagu, vokal pun dah start masuk dalam 2-3 lagu. Masuk lagu yang ketiga tu, yang dia beritahu band boy, kata dia bukan tak ngam, dia macam tak, suara Asyik ni tak ngam dengan lagu dia pula, dia cakap macam tu kan. Tapi dia tak terus serang dengan Asyik sendiri kan. Dia beritahu band pun sama-sama, semua belah. Semua belah sekali. Semua belah sekali. Sebab apa setia dengan Asyik lah. Itulah budak-budak tu. Antara yang dalam band tu Syarin the band. Syarin yang Syarin the band dia gitaris lah masa tu. Dia dengan Asyik lama lah. Masuri pun dengan dia. Masa tu band kami nama band Nakal kalau tak salah masa tu. Cool. Band pun nama pun tak confirm masa tu kan. Nama pun tak confirm. Jadi bila semua pun belah, Asyik terpaksa balik kampung lah. Balik 92, kampung 93. 93 balik kampung, rasa fed up pun ada kan. Rasa fed up pun ada. Lepas tu cuba cari tenang hati sikit, tenang fikiran sikit. Lebih lama jugalah, lebih kurang 4 tahun lah duduk kampung kan. Kampung. Lepas tu atas sebab satu bisnes, Asyik ni terpaksa datang ke KL untuk buka branch masa tu. Kan, daripada Kedah. Dalam hati tu dah berat dah nak pijak KL ni kan. Tapi bila dah
dah datang macam tu offer pula, datanglah sampai ke KL balik, buat bisnes dalam tak sampai 2 tahun. Bisnes pun tak jadi juga, dan kerja center market balik kan. Bila kerja center market, itu yang boleh jumpa Jembu tu. Oh. Macam mana Jembu boleh tahu Ashid berminat dalam bidang nyanyian? Dalam center market tu ramai orang kata apa, insan seni lah kan, insan seni. Okay. Jadi bila dia orang bercerita sana kelompok ni cerita ni, kau tak ada band, tak cukup apa ni. Dia orang macam tu center market kan, yang basking kan. Satu yang saya suka dalam center market tu itulah, meriah. Masa tu meriah kan, dengan tak macam sekarang dah, bila management lain dah dia ambil alih, dah jadi lain kan. Lain. So itulah, saya pun terkejut juga yang dia offer tu. Jadi bila dengar nama Joe Wing pula, kebetulan masa Wing tengah cari penyanyi masa tu buat album tu, yang dapat mail tu kan, project Wing tu dengan Joe kan. Saya sebenarnya ada hati juga nak pergi audition masa tu kan, tapi tak kesampaian lah kan, tak kesampaian. Dia orang dah ada penyanyi dulu ke ataupun apa yang? Tak, bukan sebab tu. Sebab masa tu rebel sikit kan, nak bagi masa untuk nak praktis lagi, tak ada masa lagi masa tu kan. Mungkin tak ada rezeki lah. Okay. Lepas tu bila audition dengan Dave Galaxy, Joe pun cakap ngam besok start praktis kan. Joe cakap macam tu, jadi kita pun praktis lah. Praktis dalam 4 bulan macam tu. Masuk studio. Kebetulan Joe Wing masa tu ada 3 projek tau. 3 projek yang dia dah siap masa tu. Tropika Jibara. Jibara Tropika masa tu nama kan. Dia dah siap, album dah siap. Lepas tu adik Joe punya band Mat main bass. Nama band tu Double Line. Pernah dengar Double Line? Tak ingat lah. Tak ingat Okay, 2 album dah siap. Lepas tu belum release tau. Okay, Dave Galaxy ni album under Joe yang ketiga lah. Kita record, masa tu record dekat Radio Vision, jalan apa, depan GH Bila record dalam sebulan 2 macam tu dah siap, dapat offer dari BMG dan Dave Galaxy yang release dulu. Kan? Dave Galaxy yang release dulu. Itu yang macam surprise sikit lah kan. Alhamdulillah. Lepas tu bila dah release okey lah. Dapat BMG pula tu kan. Lagu pula masa tu kita buat promosi lepas dah 3 bulan, dia buat 6 bulan pula, tak jalan-jalan lagi. Album tu punya penjualan tidak jalan-jalan. Tak bergerak lagi kan. Lepas tu sampailah bassist masa tu bukan ajak tau. Bassist masa tu Arwah Zam ni dia main club lah, dia dengan Ellie Cat apa semua. Jadi orang yang main club ni, dia mana biasa duduk tak ada job kan. Dia selalu main sebulan 2 bulan kan, hari-hari main kan. Jadi dia minta keluar 2-3 kali lah. Yang kali yang ketiga tu Asyik cakap tak boleh nak tolak lah kan. Tak apalah, kalau kau nak keluar, aku terpaksa cari bassist baru lah kan. Lepas tu mencari bassist baru ni masalah juga. Nak cari siapa masa tu kan. Kita pun tak ada nama lagi kan. Lepas tu teringatlah si Eddie ni. Eddie ni adalah gitaris ni, bassist Asyik yang album Masuri tu. Masuri. Masa tu dia pun, kita masa tu umur dalam 18-19 masa record Masuri tu kan. Dia pun sama umur dengan Asyik, Eddie. Lepas tu pergi jumpa dia, cakap dengan dia, kau nak join tak?
kita orang basic tak ada ni. Permanent ke macam mana? Join terus lah. Dia pun baru habis projek dengan Makida masa tu. Masa Left-Handed kan. Left-Handed yang Lola, Makida, Eddie dengan Syam Kamikaze kan. Dia pun agak free. So dia pun okay. On dia kata. Itu yang kita start practice tu. Dengan Eddie. Dia album pertama tu dia rekod juga Tak. Tak album pertama tak. Album pertama tahu basis apa? Ni Hakim Tropika. Macam Hakim, mana dia boleh terbabit dalam itu gambar? Yelah, si Hakim si Hakim ni sebab dia Joe kan produce Tropika. Okay, bila dah siap, maknanya kami masa tu basis dah keluar. Masa tu ajak keluar. Ajak tak ada, ajak Melissa kan. Masa kita nak praktis tu. Bila ajak keluar, masa tu lah yang Joe panggil Hakim tu. Sebab Joe pun mungkin dah pernah bekerja dengan Hakim, dia senang. So Hakim pun mood cantik, main pun bagus, ada tone apa semua kan. Okey lah. Yang tu yang kita on tu. Tapi dia buat keputusan untuk kekal dengan Tropika lah kan. Dia sebagai sessionist saja. Dia sessionist saja. Tadi beberapa kali Asyik cakap, Asyik gunakan perkataan rebel. Apa maksudnya yang Asyik merasa untuk rebel pada masa tu? Dan apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan ketika peringkat rebel tu? Okey, dia sebab apa? Salah satu dia pasal record ni satu hal. Buat 2 kali tak jadi kan semua kan. So macam Asyik yang kerja Setia Market ni, orang kata apa, batu loncatan je sebenarnya. Bukan nak kerja sangat pun kan. Tapi sebab dah pilih nak duduk KL ni, kenalah buat sesuatu kan. Itu yang tak boleh nak, orang kata apa, survive tak boleh lagi masa tu kan. Jadi selepas kita record tu barulah rasa lain. Lepas record JFC tu baru rasa lain. Lepas barulah rasa lain, barulah rasa ada kehidupan sikit orang kata kan. Itu orang kata apa, agak mencabar jugalah. Sebab nak tempuh macam dulu kita nak jadi recording artist ni bukan senang kan. Dia terpaksa tempuh, kena buang masa 7-8 tahun kan. Jadi bila kita dah dapat benda ni, kalau kita tak buat betul-betul, habislah kan. Benda ni yang kita dalam target kita tu, ada sesuatu target yang tinggi yang kita nak capai tu kita nak capai betul. Lepas tu sekali dah dapat, ujian dia adalah untuk mengekalkan dia pula nak mengekal tu, nak maintain tu lagi satu hal kan. Lagi satu hal. Tapi alhamdulillah so far Asyik pun rasa dengan The Galaxy ni agak hampir-hampir 8-9 album jugalah. Banyak. Banyak inflasi album semua kan. Yang kita record dekat Orange Club tu, kita buat 3 album sekali. Kita pernah tahun 2006 Orange Club. Kita Orange Club, kita live recording. Kita buat live recording, record 28 ke 26 lagu. Cover balik ke ataupun lagu-lagu baru Okey, kita pecah 3 lah. Lagu baru ada separuh, ada 8 lagu. Lagu cover ada 8 lagu lebih kurang. Lepas tu lagu Greatest Hit Dave Galaxy ada lebih kurang 8-10 lagu lah. Itu yang jadi lebih kurang 26 lagu tu. Kita record 2 hari. 2 hari siap semua tu. Siap dengan video sekali. Gila kerja kan. Teruk masa tu praktis agak, orang kata apa, sampai perit lah. Praktis 4 jam satu hari, 5 jam kan. Hari-hari.
terpaksa rest sebab satu masa tu suara Asyik pun dah habis, Ya. tak ada suara kan. Hmm. Terpaksa rest 2 minggu, lepas tu sambung balik. Lepas tu stamina lagi nak kena jaga kan. Masa tu itu kira satu cabaran yang Asyik hadapi yang paling genting lah. Ya. Tapi sebenarnya benda-benda macam ni selalu berlaku kepada hampir ke semua penyanyi kan. Okay. Korang akan mengalami masalah koyak tak tahu perkataan dia kan, suara tu tak keluar. Terlalu banyak praktis pun itu juga jadi dia. Terlalu banyak praktis sebab kita mungkin dia tak balance dengan stamina. Tak balance dengan stamina, rehat tak kita semua kan. Agaknya kita mesti ada satu kursus yang bagaimana untuk mengekalkan sistem latihan tu. Kalau kita tidak didedahkan kepada bagaimana berlatih menyanyi, kita akan tidak berupaya untuk memiliki kerjaya sebagai penyanyi yang berpanjangan. Ya tak? Itu untuk jangka masa jauh memang betul lah. Kan? Secara formal kita sebenarnya patut ada kalau tak satu guru pun untuk guide kita lah. Kan, untuk guide bincang pasal vokal, pasal senaman vokal. Dia semua ada teknik-teknik semua tu. Itu harus kan, kalau jadi penyanyi ni benda-benda macam tu kena ambil tahu kan. Jadi gelombang kita ke apa, barulah kita sendiri boleh, orang kata apa, bila menyanyi dia ada zoom kan. Dia boleh feel dia tu by heart tu kuat. Dia boleh capai tahap level, orang kata apa, feel yang paling tinggi lah. Optimum. Benda-benda macam tu kalau nak jadi seorang penyanyi yang baik, dia patut ada pendedahan macam tu lah. Patutnya. Lepas pada peristiwa yang 2 minggu sakit tu sebab kerana latihan yang sangat giat, berlaku lagi tak keadaan tu? Tak ada. Maknanya Asyik telah belajar sesuatu daripada peristiwa tu lah. Ada tinggal kenangan lah. Sebenarnya sampai ada keluar darah sikit tau. Uish. Masa tu doktor cakap apa macam mana dia boleh berdarah tu? Memang cedera betul lah tekak tu. Sebab terlampau push sangat kan. Selepas tu yang kita daripada 5-6 jam tu kita drop sikit, boleh dapat sehari 3 jam je masa tu kan. Kita drop 3 jam, okey, tak apalah. 3 jam itu pun tak boleh push. Masa recording je all out balik. Sebagai penyanyi secara pribadi, Asyik punya masa lebih muda dulu kan, tidur cukup tak biasanya? Tidur kalau zaman kerja ni, sebab dalam satu market tu Asyik kerja pukul 10 masuk. Jadi balik rumah pun sampai pukul 12. Tidur lebih kurang 6 jam je. 6 jam tu kira cukup lah tu kan. Cukup. Muda cukup lagi pun masa tu kan. Masa tu muda. Masa tu pun nasib baik tak adalah enjoy sangat. Kalau kita enjoy sekali-sekali tu terjebak juga kan. Kalau kita pun live tak jaga apa semua, tak boleh juga. Tak boleh. Memang macam bro cakap tadi, tidur berapa jam apa semua tu kan, itu memang faktor utama tu. Faktor utama, rehat kan. Sebab kita nak jaga suara. Itulah. Kan. Kan tadi Asyik pun cakap nak mencapai tu satu perkara, lepas tu nak mengekalkan tu satu perkara lagi kan. Satu perkara lagi. Sebab vokal suara ni pun dia satu instrumen. Betul. Kan, instrumen juga. Macamlah gitar apa orang main kan, tapi kita duduk dalam diri. Ya. Kan? Sebab tu yang nak kena betul-betul jaga tu kan. Ya. Betul. Lagu-lagu dalam mahsuri, genre dia, jenis dia, adakah lebih kurang macam Death Gapsi atau berlainan langsung? Berlainan langsung. Sebab tapi masa tu dia rock lah. Dia rock. Masa tu rock. Dia rock heavy metal lah. Dia konsep lebih kurang Iron Maiden, Halloween apa semua tu lah. Kan?
Masa tu rock. Rock. Jadi kepuasan tu ada masa tu. Kepuasan tu sebab cuma album tu tak dapat release, agak memang kecewa betul lah. Kan? Sebab tahun 91 tu kalau album tu release, manalah tahu ada rezeki masa tu kan. Lagu-lagu pun dalam tu bagus. Lagu slow pun bagus kan. Jadi bila tak dapat release, itu yang betul-betul kecewa tu. Kecewa kan? Kecewa. Sudah tentu kalau masa tu 91 Asyik dengan band Masuri tu dah sukses ke apa, dalam 2-3 tahun mungkin selabel dengan hati-hati 90-an yang macam Dharma Sutra ke apa masa tu kan. Dia awal lagi lah, tapi bila dah David Fee ni dia penghujung sikit, dekat penghujung 90-an kan. Jadi tapi orang kata pun mungkin hikmah dia lah. Hikmah lah. Banyak belajar lah kat situ kan. Dia belajar dari segi rakaman. Rakaman. Itu ya. Yang penting sekali belajar dalam studio tu. Kita kedudukan kita, situasi dalam studio kan. Bila 2-3 kali kita dah masuk studio, pengalaman tu ada, barulah orang kata apa, kita masuk studio dalam keadaan selesa. Betul. Tadi bila Masuri tu sebut sebagai band metal, Iron Maiden dan sebagainya, itu memang Asyik punya minat muzik yang sedemikian? Ataupun itu kesempatan yang ada pada masa tu? Itu kesempatan yang ada. Kalau ikut minat macam mana? Apakah muzik-muzik yang Asyik minati? Selepas pada Masuri tu, masa Asyik dah beralih kepada macam muzik rock and roll, macam Guns N' Roses apa semua tu kan. Dah berubah kan. Sebenarnya muzik ni dia macam putaran jam jugalah. Dia akan berubah-ubah minat kita. Kan? Kita tak fokus ke sesuatu muzik saja. Kan? Dia revolusi. Kan? Dia tahun ni muzik macam lain. Tapi dalam kepala kita yang minat tu tetap ada rock kan. Yang minat tu tetap ada rock. Bila rock ni dia rock yang versatile. Kan? Versatile yang macam-macam konsep, macam-macam rock ni dia pun label dia macam-macam rock and luas roll. Juga kan? Dia luas kan. Dia ada funky pun rock juga kan. Okay. So dalam masa perjalanan dari tahun ke tahun tu, kita ada satu orang kata apa, fokus minat sesuatu konsep muzik. Kalau zaman remaja, lagu-lagu macam mana yang menjadi dendangan pendengaran selalu? Kumpulan apa? Masa remaja lah, masa sekolah pun dah nyanyi kan. Lagu-lagu macam mana masa tu? Dengar dan nyanyi? Lagu Sketsa, Sketsa kan. Lagu ni Rusty Blade kan. Rusty Blade. Jadi masa remaja tu kan, kira banyak yang kita jamming lagu, ingat-ingat lagu May lah. May May. Pernah kita dapat konsert yang pertama dekat Langkawi. Hampir 10 lagu May yang kita perform masa tu. Kita tu siapa? Kumpulan mana? Masuri lah. Oh, Masuri, okey. Masuri, perform dalam 15 lagu. 10 lagu tu daripada kumpulan May. Kan? Sampai lagu Pasrah Impian Siksa tu pun perform juga kan. Saya jumpa brother Mu, bagi tahu dia, kau pernah tak perform lagu Pasrah Impian Siksa? Tak pernah, cik. Aku pernah. Sampai macam tu kan. Sampai dia itu ya. Aduh, dia pun dah tak ingat lagu tu macam mana kan. Itu lah. Sampai 10 lagu May je. Kalau ingat balik masa time tu kan, Asyik akan nyanyi dengan gaya Mus ataupun dengan gaya perbawakan sendiri?
Itu bergaya sendiri lah. Gaya Gaya sendiri. sendiri lah. Tapi bila dengan Dev Galaxy, dia dah dia dah macam ada satu konsep tau Dev Galaxy ni. Mana Kan? dapat konsep tu? Konsep ni saya pun pelik. Kan? Saya pun pelik. Sebab masa album tu siap rakam, lagu dia orang tak target lagu Ibu Kota Cinta tu tau. Tak ada pun video klip sampai sekarang. Tak ada video klip kan. Jadi lagu yang dia orang buat video klip masa album tu, Ini Harapanku, lagu arwahlah Jazz Kevin lah. Sampai lepas pada 6 bulan kami berbincang dengan pihak BMG, Cik Mok masa tu. Saya dengan dia bincang, saya beritahu lagu Ibu Kota ni sebenarnya saya suka dari segi konsep dia kan. Lagu dia pun lain. Boleh tak kita cuba promote lebih sikit lagu ni kan. Jadi selepas tu, masa tu era pun baru 2000, dalam sebelum dekat-dekat tahun 2000 tu era dah ada kan. Era dah start pasang. Jadi dialah yang orang kata apa, push lagu tu. Push lagu tu. Antara yang tak awal lah kan. Yang nampak lagu ni boleh pergi kan. Jadi kalau jumpa Ali Osman dia sabit lah kan. Dia kata lagu ni aku memang suka. Sebab tu aku suka pasang, dia cakap kan. Jadi daripada situ konsep tu lah yang kita bawa ke second album, third album kan. Sebab kita dah nampak konsep. Jadi cara atas stage pun dah lain lah bila dah ada konsep tu yang sonok tu kan. Betul. Band-band ni kena ada konsep je. Kalau tak nampak konsep, tak bermakna juga band tu. Ya. Dia macam blend, dia macam betul lah, kena ada konsep tu, dan konsep tu kena ada dengan jelas berbeza dengan orang lain kan, yang dapat membezakan kita dengan orang lain. Betul. Itu kalau boleh ingat balik Kota Ibu Kota tu, cara nyanyian yang macam tu macam mana dia timbul? Asyik sendiri yang rasakan lagu ni memerlukan satu karakter yang macam ni, ataupun Asyik daripada awal tu lagu tu memang suka, dan lagu tu sebenarnya lagu kena main-main. Lagu main-main ni dia macam kita kena, lagu ni yang paling nampak dia punya attitude karakter. Jadi macam Joe dia teknik dalam studio, dia lebih mengajar teknik. Faham. Teknik nak dapat suara macam ni kena tunduk sikit ke apa, contoh kan. So senang dia faham bila dia mengajar masa vokal tu. Kita tambah lagi ilmu dia tu. Jadi kita nak bawa lagu tu pun jadi begitu selesa sekali lah. Kan? Kita dah nampak lagu dia kena macam ni. Nak tambah apa kan? Macam yang nak contoh lagu tu depan tu ada gelak sikit kan. Kan? So benda-benda macam tu yang nak kena, kita pula lah, tugas kita pula nak kena penambahan bagi lagu tu bagi lagi best cakap. Lagu tu dan lagu-lagu yang seterusnya dalam album seterusnya, apa perkataan yang jelas dalam otak saya adalah karakter. Lagu-lagu Dev Galaxy tu ada karakter sendiri, Ashid ada karakter sendiri, warna rambut, gaya joget. Okay, saya nak tanya soalan ni. Apabila Ashid dah jumpa lagu Kota Ibu Kota tu, dan juga dah jumpa satu konsep yang korang semua akan mahu bikin, adakah itu sebenarnya karakter yang Ashid ada, ataupun itu satu karakter yang Ashid perlakonkan? Diri sendiri ataupun lakonan kesudahannya? Okey, apa nama dia, satu penceritaan sebenarnya. Satu penceritaan. Penceritaan. Okey, lagi satu dia ikut pemahaman kita sendiri. Lagu kita tu tentang apa? Okey, bila kita faham benda tu, lagu ni tentang apa semua, jadi kita ni tugas nak cerita ke orang. Kan? Jadi penyampaian kita ni macam mana nak bagi orang faham? Kan? Setengah penyanyi dia fikir macam tu. Kan? Setengah je lah.
Jadi Asyik berfikir macam tu. ya, saya berfikir macam tu. Macam lakon ni sebahagian. Lakon tu sebahagian, okey. Sebahagian untuk menambahkan, orang kata apa, macam kita masak lah kan. Tambah itu, tambah ini kan. Itu sebahagian saja. Tapi penyampaian, penceritaan tu yang paling penting. Itulah penghayatan Penghayatan. Itu dia. Ya. Dia termasuk banyak tu dalam penghayatan. Dia ada benda tu kan. Jadi sebenarnya dia luas. Kita pun tak dapat lagi sepenuhnya sebenarnya kan. Masih lagi belajar lagi. Sebab tu sampai sekarang saya masih belajar dengan Cikgu Siti Hajar. Ui, dahsyat tu Cik. Itu memang dahsyat lah. Okey. Okey, kita cakap pasal penghayatan tadi, semua lakonan dan sebagainya kan. Okey. Saya nak cuba imagine balik Asyik dapat satu lagu. Dapat satu lagu Dengar lagu ni, dengar lirik dia, baca lirik dia, melodi dia, cuba menghayatinya. Ada tak lagu-lagu yang setelah dirakam dan sebagainya, lepas tu Asyik pergi nyanyi ke pentas dan sebagainya, tiba-tiba menyedari bahawa perwatakan yang sebenarnya tidak muncul ketika di rakaman tu, gagal, tetapi di pentas patutnya macam ni ya. Penghayatan yang sebenarnya hanya terjumpa di atas pentas saja. Banyak tak lagu macam ni? Itu sebab moody kita, mood. Mood. Kalau malam tu mood kita agak lari sikit kan. Banyaklah benda-benda yang gangguan kan. Gangguan kan. Jadi kita akan rasa selepas habis konsert tu, memang macam bro cakap tadi, memang ada. Kita, alamak aku terlupa itulah, alamak aku terlupa inilah. Kan. Tapi tak apalah. Janji aku pegang note tu, nyanyi dengan betul, feel. Yang tu yang utama sekali. Jangan kita tenggelam daripada awal sampai sudah tenggelam. Habis kan. Selagi kita boleh, orang kata apa, benda tu kita pegang note, feel ada, okey lagi. Jadi sebenarnya yang kita tertinggal, terlupa ini tu cuma suku saja. Suku je. Kalau di atas pentas boleh dilupakan lah, sebab apa, orang pun enjoy dengan suasana, orang pun tak sedar dan sebagainya. Tetapi kalau dalam studio rakaman macam dalam mana? Studio tak boleh. Dalam studio tak boleh. Dan studio dia tak boleh dibuat-buat. Tak boleh dibuat-buat, itu yang kena. Boleh Asyik ceritakan tak dalam studio tak boleh buat-buat? Bila kita dah sampai masuk 1 jam nyanyi masih tak dapat lagi. Contoh kan. Kena rest dulu. Rest dulu, tenang dulu, ambil masa setengah jam, sejam. Bagi angin datang balik. Kadang-kadang badan kita ni pun tak, orang kata apa, tak cukup, kesihatan dia hari tu kurang kan. Semua kena tak fit. Semua kena dia termasuk dalam masa untuk recording tu juga. Jadi bila kita rasa kita fit kan, mood pun cantik, okey datang 2 lagu pun boleh belasah kan. Itu yang terjadi selalunya kan. Tapi macam saya rest dulu lah. Kalau tak dapat mood, tak ada ni, banyak hal, rest dulu. Lagi try tengok sekali lagi. Dia akan dapat juga tau. Masa kita rest tu, benda, dia ada satu benda yang masuk ke otak kita ni, bagi tahu okey kau buat macam ni. Dia ada pula melodi kau macam ni. Dia ajar macam tu pula kan. Itu yang kita masuk pula tu menyanyi. Macam ni lah aku nak, producer cakap kan. Selalu magic dia panggil kan. Magic. Benda tu magic juga. Magic ni dia ada 2. Satu yang macam tu, satu lagi kita tak plan. Kita menyanyi asal lagu macam lain kan. Tiba-tiba kita buat macam lain tapi lagi sedap, lagi note pun masuk, lagi sedap. Producer pun cakap itu pun magic juga. Betul kan. Dia banyak magic dalam masa recording ni. Betul. Antara magic yang paling boleh ingat sekali apa dalam rakaman? Contoh lagu lah. Yang Asyik sendiri mengalami magic. Satu lagu ni magic tu datang dalam masa Asyik record duet dengan Mus, Mr. Babarit punya album, tak salah.
Kan lagu tu tajuk Singa dan Harimau. Kan di tengah-tengah tu lah yang Joffrey kan apa part untuk Asyik masuk ke apa-apa kan. Masa tu lah yang dia mungkin mood dia ada masa tu kan. Rezeki lah. Jadi Asyik ni pun tak dapat jangkau boleh dapat yang style-style macam tu kan. Jadi bila kita puas hati, producer puas hati pun sudah cukup. Okay sebenarnya kan. Masa lagu Singa Harimau tu lah yang agak pelik sikit magic dia tu keluar kan. Pengalaman sebagai penyanyi kan, pengalaman dalam studio, bila nak masuk ke studio, Asyik punya pendekatan macam mana? Adakah dia satu bebanan ataupun ialah satu perkara yang tak sabar nak buat, enjoy nak buat? Macam mana fikiran Asyik selalunya? Masa itu semua mood juga sebenarnya. Jadi macam seorang producer tu mesti pandai macam mana nak tackle mood penyanyi sepatutnya kan? Ya, betul. Itu tugas producer sebenarnya. Dia tahu artis dia nak menyanyi. Dia tahu artis dia tak boleh tak suka macam ni. Kan? Dia tahu dia tak suka makan macam ni contohnya kan. Benda-benda macam tu yang membawa bila time studio tu sebenarnya. Kalau producer tu tak jaga, mungkin ada orang lain yang boleh jaga kita. Contoh PA dia ke apa kan. PA dia tu lebih faham apa dia punya mood dia kalau buat macam ni, malam dia. Jadi macam ni. Perangai dia kan. So nak kena jaga benda tu lah. Dia sebenarnya nak kena cool, nak kena tenang. Nak kena tenang dan tenangkan penyanyi. Penyanyi tu sendiri nak kena tenang. Penyanyi tu sendiri nak kena tenang. Jadi bila dia tenang, so malam ni dia nak masuk, dia membawa tenang dia tu ke dalam studio lah. Itu yang jadi cantik je kan. Itu yang tak jadi cantik tu adalah masalah mood dia tak kena tu kan. Kalau di pentas pula macam mana seorang penyanyi tu boleh maintain mood yang baik itu? Pentas ni dia excited dia lebih sikit. Dia lebih excited maklumlah sebab crowd. Kan, crowd ramai ke apa kan. Sebenarnya benda-benda macam tu pun mempengaruhi juga. Tentu. So kita pun biasa juga yang crowd kurang apa, kita perform sama juga macam tu. Tapi kalau bila crowd terlalu ramai kan, excited dia tu kebanyakannya dia terlebih lah. Dia terlebih kan. Jadi bila terlebih pun bahaya juga. Kadang-kadang kita dapat pegang dia okey lah. Kalau tak dapat pegang masa tu kan, dia mengarut juga jadi. Dengan ni sound speaker apa semua masa show kan. Dia model lain. Itu yang kadang-kadang kita sound check siang lain malam lain tu kan. Siang okey je sound check kan. Malam dia jadi lain pula sound dia kan. Itu selalu berlaku ada sesekali lah. Dia tak selalu benda tu. Sebab apa, bila lama-lama kita pun dah ada pengalaman, dia jadi lain. Di peringkat permulaan tu memanglah kan. Peringkat permulaan tu memang excited dia terlebih apa semua kan. Tapi bila dah jadi macam pertengahan penghujung ni, dia dah orang kata banyak cool, dia tak apa ni dah, dia faham dah benda tu kan. Sekarang ni Asyik telah mencapai peringkat yang telah faham benda tu lah sikit sebanyak. Dia ke arah itulah. Ke arah tu. Sebab tu saya kumpul lagi, cari guru lagi kan, belajar lagi. Sebab benda-benda yang kita tak pernah dengar pun akan dapat masa ni. Masih belajar ke? Masa belajar ni. Macam ni. Itu yang saya rasa seorang penyanyi tu haruslah dia mencari ilmu secara formal ni juga kan. Janganlah kita pakai by heart saja kan. Secara teknik kita kena juga ambil tahu. Ini membantu time mood kita tengah tak ada tu, benda macam ni pun kadang-kadang dia boleh bantu. Contoh macam kalau mood kita tak ada, kita dah habis.
Kan daripada awal mood lagu pun kita dah tak sonok kan, tak ini tak dapat tangkap, tak dapat pegang langsung. Kan? Jadi tapi kalau macam kita ada teknik ni, kita tahu suara kita masuk gelombang dalam terowong lah apalah. Kita boleh imagine benda tu kan. Kita boleh imagine. Okay, masa kita nak naik stage ni, kita kena rasa macam kita nak lari 100 meter. Kan 100 meter lah. Saya macam mana perasaan kita kan. So badan kita kena bergerak, tak boleh nak duduk diam sangat sebab ini membantu juga. Kan, membantu kita punya fizikal. Benda macam tu kita ingat, itu yang boleh mood dia tu, dia membantu balik mood dia tu. Betul. Pendek kata kalau kita ada pengetahuan dan teknik, ketika kita tidak ada mood, sekurang-kurangnya kita boleh bersandar kepada teknik kan? Ya, betul. Dia boleh membantu juga. Betul, saya pun setuju. Okay. Sorry kalau saya lompat sana sini Saya kena. Tak apa. Saya nak cuba bayangkan pemikiran seorang penyanyi sebenarnya. Asyik seorang ahli bersukan tak? Ya, saya ahli. Kalau di Kedah dulu 100 meter lah, pernah wakil negeri. Sprinter Wakil apa? Wakil apa? Wakil negeri Kedah lah. Betul, serius. Masa MSSM. Masa tu pernah di Kota Baru. Asyik pernah mewakili negeri lah masa tu. Masa time sekolah masa time sekolah. Sebab tu Asyik cakap, masa Asyik di sekolah dulu aktif, memang aktif. Suka olahraga dengan bola sepak lah. Bola sepak ni yang terakhir sekali Asyik berlatih di padang istana Kedah, untuk istana Sultan Kedah, untuk wakil istana lah. Piala Intan Syafinat ke piala apa masa tu. Jadi selection lah. Selection satu hari tu selection. Asyik habis training je, ada 4-5 orang tunggu dekat pagar. Untuk apa? Untuk bawa Asyik ni untuk praktis dan rakan album. Itu yang last kali Asyik main bola. Itulah. Agak pelik sikit kan. Itulah Mas Suri tu. Itulah Mas Suri. Tapi sebenarnya masa tu biasalah atlet ni dia ada injured dia apa semua kan. Masa tu Asyik dah rasa dah. Injury tu. Sebab injury tu. Jadi rasa macam aku tak boleh pergi jauh dah ni kan. Aku tak boleh pergi jauh. Jadi itu yang buat keputusan tu. Dia kena buat keputusan salah satu kan. Sama ada kau nak push jadi atlet seterusnya ke, ataupun kau minat menyanyi ni betul-betul kan. Bila ada offer macam tu, kita ambil peluang lah. Kita ambil peluang. Macam tu kisah dia. Lepas training istana, 5 dekat pagar. Dekat pagar. Dekat pagar tu. Aduh. Injury apa tu masa tu? Lutut masa tu lutut. Lutut. Sebab kita berlari ni masa training gila babi masa tu. Sebab tu Asyik bawa benda yang Asyik training tu. Masa nak record album ni, Asyik bawa semangat benda tu ke dalam seni muzik ni. Macam mana semangat macam mana yang ada? Semangat maknanya masa kita jadi atlet tu, kita punya jiwa, kita punya hati, semangat kita, orang kata apa, dia bukan cekal, dia panggil apa? Dia panggil ada satu ayat tu lupalah. Kental. Semangat tu kena kental. Semangat kental tu kita bawa ke dalam muzik ni. Faham. Masa record muzik, jadi benda macam tu yang Asyik praktis sebenarnya. Benda-benda macam tu kan. Jadi bila kita dah tahu pencapaian macam mana kita dekat atlet ni, macam mana pencapaian, bukan dia naik terus juga,
stroll juga macam dalam masa jadi atlet tu. Dia daripada bawah juga. Betul. Bawah bukan senang nak sampai ke wakil negeri apa semua kan. Maknanya dalam Kedah tu kita yang terpantas sekali tu. Kan? Dalam negeri Kedah tu kan. Paling pantas sekali lari kan. Tu bayangkan. So macam mana Asyik boleh dapat jadi macam tu kan. Jadi bila dalam seni pun semangat tu kita bawa. Itulah yang orang kata apa, itu pun membantulah sebahagian. Betul. Soalan saya sebenarnya adalah untuk menjuru kepada ni lah dia tadi itu. Semangat seorang ahli sukan tu adakah sama dengan semangat seorang penyanyi? Dan saya nak tanya ni sebenarnya juga. Dan Asyik pun telah menjawab yang Asyik adalah seorang sprinter kan. Okay. Bila kita jadi sprinter, on your mark, get set, go tu kan. Dekat apa dia panggil dekat block tu. Okay. Starting block. Starting block tu. Okay. Kita mungkin boleh train setiap hari kita train. Tetapi pada hari pertandingan tu sendiri, apa yang mustahak adalah kita punya cool tu kan. Kita tidak tercekik kan ketika nak berlumba tu, panik, takut, gerun. Itu kita boleh dia benda tu tetap ada. Tetap ada. Cuma bila kita ada ketenangan tu yang dia boleh hilangkan benda tu. Di dalam sukan dan di dalam nyanyian pun sama Sama. Itu yang tadi yang bawa ke dalam bidang nyanyian semangat kental, latihan tu semua. Ya. Tempo. Macam mana tempo dengan sukan? Okey, tempo. Asyik dulu masa berlari tu, Ayo Mak Get Set Go tu, pistol tu bunyi sama dengan Asyik gerak. Sebab tu bila lari 1 meter, 20 meter awal tu memang Asyik dah tinggal dah dia orang ni. Sebab apa? Tempo. Tempo tu sama kan? Tempo dia sama bunyi tu, pum, dia dah lari. Dia tak tunggu habis, pum, baru lari kan. Dia sama, pum. Itu tempo. Dalam masa menyanyi pun tempo tu yang kita pakai. Kan? Tempo tu lah. Dia kena, sebab tu kadang-kadang ada orang boleh menyanyi suara tinggi tapi tempo dia hancur. Ada juga kan. Nak jaga tempo ni bukan senang juga. Kalau drama dia kena praktis Kalau dia tak boleh nak main, dia kena pakai klik. Betul tak? Tempo dia tu kan. Tapi macam penyanyi ni, dia dah ada benda tu. Cuma kita nak kena bagi dia maintain. Maintain. Asyik bermain alat muzik tak? Asyik belajar keyboard separuh jalan je lah. Kalau pegang chord tu boleh lah pegang chord note tu biasalah. Tapi cuma kalau kita nak run tu tak boleh lah sebab belajar tak habis kan. Lepas tu dah tinggal lama. So sekarang ni kalau nak buat lagu pun record, pergi cari gitar member, buat balik, record sekali lagi. Macam tu je lah. Asyik, okay. Selain daripada ahli sukan tadi tu, sebagai seorang penyanyi, sikap Asyik terhadap nyanyian, kalau saya dengar balik sikap Asyik punya attitude tu macam seorang pemuzik. Cara approach melodi tu macam seorang muzik. Adakah betul apa yang saya cakap ataupun Asyik itu termasuk dalam tempo dia tadi tu? Itu termasuk dalam tempo tu tempo. Dia sama juga. Dia sama macam drama yang handal, dia boleh menari. Kan? Betul. Drama yang handal, tanya drama-drama yang handal, semua dia orang boleh menari. Dia boleh ikut dia punya twist dia tu kan. So sama juga macam penyanyi. Kan? Dia tak boleh lari benda tu kan. Dia ada hubung kait. Sebelum Sehati Berdansa, Asyik punya belajar menari ataupun menari ikut feel je? Ada masa Sehati Berdansa tu kita terpaksa ikut guide. Sebelum tu bila menyanyi di pentas macam mana? Menari ikut itu kira ikut tempo lah, ikut tempo mood
mood yang Asyik cakap tadi tu kan. Dia akan datang, dia punya, kita punya tarian tu dia akan datang sendiri benda tu. Dia ada time-time dia kan. Dia ada time-time dia. Kita kadang-kadang kita tak plan pun, atas stage dia akan jadi. Kadang-kadang kita ada praktis juga, tapi yang praktis tu dia tak terbuat kan. Tapi bila atas stage dia jadi kan. Itu ada. Itu yang satu, orang kata apa, satu bukan keistimewaan, dia macam satu benda yang kita suka buat lah. Bila benda tu ada kan, kita buat, dia jadi lagi kan. Dia jadi. Tu yang dalam muzik, benda tu kalau ada bagus lah. Itu pun magic juga kan. Magic juga. Saya nak boleh saya cerita sikit pasal second album tu. Silakan. Second album ni kita dah record 10 lagu sebenarnya. Second album tu dah record 10 lagu. Second album Yang first album Ibu Kota Cinta tadi kan, yang hit kan. Okay, second album ni kita dah ada 10 lagu. Semua budak-budak band, album dah nak release lah. Jadi satu perasaan, satu rasa benda yang tak cukup bagi Asyik lah. Kan? Jadi bila meeting dengan budak-budak, Asyik cakap album kali ni tak ada lagu hit. Kan? Jadi dia orang macam agak itu sikit lah, fight lah kan. Maknanya ada lagu ni ada. Tapi dalam jiwa ni masih terasa macam tak lengkap kan benda tu kan. Okay, satu hari dekat studio Flywing, Asyik terjumpa satu kaset. Asyik pasang. Kan masa tu kaset, pakai deck semua kan. Lepas tu ada satu orang main gitar kan. Main gitar tu main simple, main biasa kan. Main style-style reggae sikit kan. Jadi Asyik tanya Jo, ini lagu siapa Lepas tu bagi Jo dengar. Dia kata inilah lagu Abang Nasir. Nasir. Abang Nasir dia panggil. Lepas tu Asyik cakap kat Jo, gua nak lagu ni. Nak record lagu yang ke-11 lah. Lepas tu dia pun diam kejap. Tak apa. Besok gua call dia kan. Dia pun call Abang Nasir. Abang Nasir pun cakap on kan. Dan lagu tu lah Cinta Sakti. lagu ke-11. Lagu yang hit. Lagu yang hit. Kan? Lagu yang hit. Dan masa tu dekat supermarket Asyik berulang lagi Arwah Lolok lah. Dia dekat situ. Arwah Lolok. Dia cik, lagu kau kan, ni lagu ni tak ada lirik lagi kan. Kau ikut aku dekat warung katak. Kat belakang tu ada warung katak tempat lepak mamak kan. Dia ambil kertas, dia tulis tak sampai 2 minit. Siap. Cinta Sakti katanya. Itulah kelebihan arwah. Dia bila dia menulis tu, dia macam ada satu benda aura bahagian kepala dia ni. Dia akan, itu yang dia buat lancar dia tulis tu. Dengan dia combine ilmu dia kan, kitab-kitab dia kan. Itu kelebihan dia jugalah. Kelebihan dia. So terjadilah lagu Cinta Sakti kan. Lepas tu bila dah release, budak-budak diam lah kan, tak kata apa. Masa tu je kita orang kata tengkar sikit kan. Tapi bila dah release album, lagu tu memang hit kan. Dia kadang-kadang kita punya aura, kita punya pemikiran, jiwa kita ni, dia rasa tu dia kena kuat. Beritahu kita Beritahu kita. Selebihnya tu kuasa dia lah kan. Selebih tu kuasa dia. Kita ni kira perancangan pun semua dia menentu semua kan. Cuma ilham tu yang dia bagi.
Lagu yang terkeluar tu dibawa ke album yang akan datang pula ke? Lagu yang keluar mana? Kan ada, mula dah ada 10 lagu, lepas tu tambah lagi satu Ah, lagu, ke 11 lagu rilis album tu. tak, yang lagu yang ke-11 tu lah Cita Sakti tu. Ha. Album tu keluar 11 lagu Ah, 11 lagu. Oh, 11 lagu juga Ah, keluar. ah, ah, Oh. ah. Hmm. Hit Dia gila tu. pelik-pelik sikit. Setiap, setiap kali album ni dia mesti ada cerita pelik-pelik sikit kan. Ada Uh, benda. Tapi benda-benda macam ni yang orang kata seronok. oh ya, Dia tinggal kenangan kat kita kan. betul. Kenangan. Hmm. Dan yang bestnya juga kan, bukan lagu tu tinggal kenangan pada kita. Lagu tu peninggalkan kenangan kepada orang lain yang mendengarnya juga. Mesti ada cerita-cerita yang boleh dikaitkan dengan lagu-lagu kita kan. Betul betul. Ah, macam cerita. Kebanyakan student lah, student banyak. Ya, ya, ya. Saya banyak student cerita masa dia orang study apa semua kan. Dia orang kan lagu study dia orang dah lagu study dia orang kan. Hmm. Dia tak dengar lagu meleleh-leleh sangat kan. Ya. Dia nak enjoy time kan. Jadi masa tu flashback banyak daripada student lah. Betul lah. Student. Yang jadi doktor dah jadi doktornya. Yang jadi engineer dah jadi engineernya. Jadi lawyernya. Dia cakap, bang, ini lagu ni masa saya belajar dulu lagu ni bang. Best kan benda-benda macam tu kan. Bang, masa kita orang bercinta dulu lagu ni ya. Sekarang 6 orang anak dah. Kan? Yelah. Itu tu. Kadang-kadang lagu-lagu apa lah yang dia orang dengar tu kan. Lagu Manik Kayangan kan. Manik Kayangan. Manik Kayangan. Aduh. Dia sebab macam kita jugalah kan. Ada lagu-lagu kenangan tu waktu kita duduk cinta monyet ke apa dulu kan. Dia ada benda tu kan. Betul. Dia main je. Sebab tu kita pun nak merakam sesuatu yang macam tu untuk orang lain pula. Untuk orang lain pula. I mean kita jadi pencipta lagu ataupun penyanyi, ada sikit sebanyak benda tu yang kita nak kongsikan juga. Apa ni album ketiga? Album ketiga cerita pasal JS Kevin lah, Arwah. Arwah ni album pertama dia dah buat lagu dia tak hit kan. Album kedua dia dah buat lagu dia tak hit. Jadi untuk album ketiga ni dia asyik tengok, dia betul-betul fokus. Dia kaji tau, dia kaji. Dahsyat tak dahsyat Arwah ni. Dia semangat dia tu, dia bukan mudah luntur. Kalau luntur tengok first album tak jadi, second album tak jadi kan. Padahal dia yang bagi nama grup ni. Kan? Apa hal lagu dia tak boleh hit? Dia bagi dekat Wing sekali je jadi. Ekspedisi sekali je jadi kan. So macam mana dia kat scene? Dia pelik. Dia amat pelik sekali. Kan? Tapi dalam masa album ketiga ni, dia datang studio selalu. Sampailah satu petang tu dia panggil saya, "Acik, ini kali aku bagi lagu untuk kau ni. Aku bagi dengan lirik, dengan lagu sekali." Dia ambil gitar tong, dia mainkan lah. Dia main lagu itulah, lagu Marilah Maria. Siap dah semua liriknya sekali dia siap dengan lirik. Tak tahulah dia dapat spontan. Saya rasa dia dapat spontan jugalah. Sebab dia buat kajian apa tak tahulah. Kan? Bagi lagu macam ni tak jadi kan. Jadi dia buat lagu nama perempuan pula. Kan? Lepas tu kita pun dengar. Okey, kita punya lagu ni macam funky sikit ni kan. Okey, kita jangan lari sangatlah dengan konsep first second album kan. Kita pun bincang arrangement, budak-budak pun fikir semua part masing-masing. Kita start buat. Akhirnya okey. Lagu dia dapat juga, orang kata apa, untuk Legacy kenangan lah. Kan? Lagu yang agak hit. Dan album ini lagu inilah yang dapat banyak anugerah. ARM album terbaik, album rock terbaik, anugerah Era lagu rock terbaik. Lepas tu juara lagu finalis
Marilah Maria kan. Jadi masa lagu dia ni agak happening lah. Banyak kita dapat anugerah masa album ni. Masa album ketiga tu. Masa album ketiga. Dia bagi dekat korang lagu, dia bagi kat Asyik lagu Marilah Maria tu, dia ambil gitar tong, dia nyanyi depan Asyik dia nyanyi depan. Dia boleh hafal pula melodi dia. Dia boleh hafal. Itu magic dia tu. Itulah dan dia bukan selalu buat macam tu. Dia sekali dia magic lah tu dia tu. Dia bukan selalu dia datang bawa gitar menyanyi depan kan. Dia panggil. Bukan selalu. Dia sesekali. Biasanya dia bagi kaset ke apa kan. Dia bagi kaset je. Kadang-kadang kita tak dengar je. Budak-budak je praktis terus. Tapi kali ni dia sendiri bagi. Dia macam benda tu dia dah amanah lah kira kan. Bai'ah. Apa Quran tu baca tu? Lutut ke lutut. Tapi unik lah. Dia unik lah. Memang apa tadi? Sebab kita first album sampai beberapa album ni, maknanya komposer tu kita tak dia tak tetap. Macam first album Ibu Kota Cinta tu Buntan punya lagu. Buntan Buntan. Buntan. Lepas tu second Cinta Sakti M. Nasir. Dia bertukar lah. Dia kita tak untuk setiap album kena ada ni. Dia tak macam tu kan. So sebab mungkin dengan muzik kita sendiri, konsep macam ni, dia kena berubah-ubah, sentiasa nak kena berubah. Kan? Peredaran muzik dia tu kan. Nak kena macam mana. Sampailah album yang keempat yang kita buat Merah tu. Album Merah lagi lain. Dia memang satu eksperimental lah. Dia lain. Merah ni dia lain sikit. Dia ada serius dia sikit. Serius. Merah masih hijau lagi ke? Dah, Merah dah kita sendiri produce. Sendiri betul. Sorry. Bila dengan J.S. Kevin tadi tu, bagaimana cara dia menyanyi? Dia menyanyi dengan betul-betul ke ataupun dia pakai falsetto? Dia menyanyi suara dia biasalah sengau kan. Sengau. Jadi kita pun dah biasa dengan sengau dia tu kan. Jadi kalau dia menyanyi macam mana pun kita dah boleh tangkap kan. Kecuali kalau kita tak pernah dengar suara dia menyanyi depan kita apa, dia lain tau, susah kita nak dapat tangkap. Betul. Tapi bila dia dah kita dah faham dia punya riff dia tu macam mana kan. Mood funky dia tu dia bawa macam tu pun kita dah boleh nampak benda tu konsep dia akan pergi macam mana. Struktur dia semua kita dah boleh nampak dah boleh nampak. Sama juga macam lagu M. Nasir Cinta Sakti tu dengan gitar tong reggae dia main kan. Asyik masa tu terus nampak konsep dia tu kan. Konsep dia ni lagu ni konsep dia macam Offspring. Asyik cakap the brief budak-budak, okay, kau bass lagu ni kena menonjol. Kan? Kita dah nampak benda tu, kita cerita lah kan. Jadi dia orang ikut masa tu. Memang jadi pun, memang kena pun benda tu kan. Jadi sebab tu bila kita dapat dia kata sepakat ni, dia lain tau. Kita buat kerja pun release sedap, betul. Grup ni memang kena macam tu, bincang. Tapi bila dah haluan masing-masing ni, itu yang dia tak dapat kita nak buat macam tu balik tu. Dia kena, walaupun grup 4-5 orang tapi dia satu. Hal tuju dia satu. Susah tu. Betul. Susah tu nak buat tu. Dia bukan calang-calang tu kan. Dalam Cinta Sakti tu Asyik yang bagi direction nak buat macam Spring macam ni. Saya yang dapat lagu tu, saya yang cari lagu tu, saya yang direction lagu tu. Kebanyakan lagu-lagu yang lain direction producer lah bagi direction ataupun bandmates yang bincang ke. Okey,
macam first album Asyik datang lagu muzik dah arrange siap. Okay. Kan dah hujung kan. Macam second album tu banyak yang lagu kita buat kan. Kita berbincang konsep macam ni setiap lagu tu. Sama juga album ketiga, keempat lagi lah sebab kita produce sendiri kan. Kalau tak sensitif lah, kenapa album keempat tidak dengan pembabitan Joe? Joe masa tu kita orang first album di bawah syarikat Joe, Anggrek Menawan. Okay. Masuk second album, Joe dah berbincang dengan BMG nak ambil alih dari Galaxy. Jadi dia orang buat urusan, kita orang sign dengan BMG. Sampai kontrak 5 tahun lah masa tu kan. 5 tahun. 5 tahun. Album ketiga Joe masih ada lagi. Yang keempat ni bila dah banyak berbincang dengan pihak BMG apa semua kan. Jadi kita pun bukan ada masalah apa pun dengan Joe sebenarnya. Tak ada masalah apa. Dan BMG pun bagi kita try produce ni, kita pun start buat lah benda tu. Itu. Saya pun. Tapi terima kasih jugalah dekat Joe Wing sebab atas tangan dia tu jadi daripada first album sampai third album, kira berjasa lah pada Galaxy Joe Wing. Sangat sangat. Maksud saya soalan tadi tu adalah adakah kerana direction yang kita nak buat ni berbeza, mungkin kita ada perbezaan idea ataupun perbezaan hala tu. Tak ada. Bukan dia bukan. Memang untuk Dev Galaxy untuk cuba buat sendiri lah. Ya. Dan dia lebih macam betul lah, Merah tu serius kan. Dia dah serius. Dia punya chords dia pun dia lebih berat sikit, dia lebih serius sikit lah daripada yang sebelum tu. Macam mana boleh terbawa ke situ tu? Sebenarnya mungkin revolusi masa tu kan. Revolusi masa tu, muzik dia lebih ke arah mencabar. Jadi kami pun nak jadi macam orang kata apa, lebih ambil serius lah. Sebenarnya nak ambil serius dalam muzik. Nak ambil serius dalam muzik. Benda tu yang mempengaruhi kami untuk buat lagu yang konsep macam tu sebenarnya. Jadi dia tak salah konsep yang sedia ada ni pun. Cuma sebab masa tu band kita masih lagi ada 4 kepala. Kan 4 orang kan. Jadi kita ikut juga majoriti yang macam mana. Kan kalau nak buat konsep yang masih sedia ada, yang nak berterusan macam tu, mungkin seorang. Yang 3 lagi nak push benda tu jadi serius, jadi lebih orang kata apa, memukau lah konon. Kan. So benda-benda macam ni kita kena lepaskan lah. Sebab selagi dia orang, kreativiti dia orang tu ada, tak boleh lepaskan. Terbantuk juga. Kan? Jadi kena ikut bila ada 4 kepala. Tapi kalau solo ni, aku nak konsep aku macam ni je. Ikut dia lah. Kan? Ikut dia. Jadi kalau 4 kepala ni, itulah dia punya penangan dia kan. Bagaimana pendapat Asyik mengenai album keempat tu? Puas hati? Sekarang masih setuju ataupun rasa tidak sepatut pergi arah tu? Ada apa-apa perasaan yang tersendiri ke mengenai album keempat tu? Dia ada 2 lah. Satu rasa macam daripada komen-komen pujian, dia orang cakap ini yang sebenar dia Galaxy apa semua tu kan. Itu satu hal kan. Tapi bagi Asyik sendiri, konsep yang asal ni dia lebih sebab dia pembuka jalan. Pembuka kan.
Jadi bila kita cuba nak ubahkan dia, dia mungkin sekejap saja orang boleh benda tu akan diperkatakan. Tapi dia tak sejauh konsep asal yang first, second, third ni. Itu beza dia. Dia ada dua pandangan. Dua pendapat lah kira. Pendapat. Jadi adakah mungkin kita boleh berkatakan, ataupun kalau saya katakan sepatutnya kita kekal pada konsep yang sebelum tu? Yalah. Kajian sekarang pun lebih kepada macam tu. Cuma dia seakan-akan bukan kata hilang terus, dia seakan-akan tak nampak yang konsep macam tu sekarang ni. Buat tak jadi. Konsep yang mana satu? Sorry. Konsep yang mula. Asal lah, konsep asal tu. Buat tidak jadi tidak jadi. Dia akan hilang. Dia seakan-akan benda tu dia datang bersebab kerana masa itulah masa yang sesuai untuk dia. Dia tak boleh seminit cepat ataupun seminit terlambat. Memang takdir dia begitu. Sebab dah cuba dah kan, dah pecah kepala dah cuba buat dah kan. Masih lagi tak tahulah, mungkin di kemudian hari ni ada lagi bayangan-bayangan dia tu kan. Konsep yang seakan tu dia muncul kembali ke macam mana, tak tahulah. Betul lah. Tapi saya rasa sebagai seniman, orang yang buat kerja-kerja seni ni, saya syak bahawa pengembaraan ini adalah korang punya pengembaraan, asyik punya pengembaraan. Kita kena lalui pengembaraan itu dan seleko-seleko yang ada, simpang-simpang yang ada ke kiri atau ke kanan, kita kena lalui benda tu semua. Dah tak apa yang kita dah buat yang waktu silam tu dah habis dah. Dah habis. Kita kena lalui seleko-seleko baru. Yalah, lalui seleko-seleko baru dengan lebih mencabar. Dengan lebih mencabar. Saya pernah bincang dengan Abang Nasir jugalah. Canggung Madonan. Lepas tu sebelum tu Solo, lepas tu yang Mustika tu, lepas tu Saudara Mimpi, lepas tu Canggung Madonan, lepas tu Phoenix Bangkit. Phoenix Bangkit tu dah kemuncak daripada jenis muzik dia yang macam tu. Kan dah tinggi dah. Lepas pada Phoenix Bangkit tu dia buat Juwita susah nak sebut. Juwita tu. Juwita Citra Terindah tu. Kan Juwita Citra Terindah tu direction dia berbeza sangat daripada album Phoenix Bangkit dan album sebelum tu kan. Betul. Sebab apa Phoenix Bangkit tu dah macam kemuncak sangat dah. Kalau kau nak buat lebih tinggi pada tu memang dah susah. Baik kau pergi jalan lain kan. Baik kau pergi jalan lain. Pergilah jalan tu. Jadi tak jadi nak buat macam mana? Jadi nak macam mana? Lebih kurang cerita macam tu lah. Ya, betul lah. Betul lah. Best benda ni semua. Banyak sebenarnya dari pembikinan seni ni, daripada segi dalaman dia mengajar kita kan, kita punya ilmu perkara-perkara dalaman. Dia makan jiwa kadang-kadang. Makan jiwa atau makanan jiwa? Makan jiwa. Dia makan jiwa. Itu yang sampai boleh air mata boleh keluar kan, sampai kita rasa satu benda feel, benda perasaan kita tu syahdu lah. Makan jiwa. Tapi nak kena lirik yang betul-betul kuat. Ya. Saya tengok balik lirik-lirik korang tu kan. Dahsyat-dahsyat, Lolok, JS Kevin tu tentu, Andi Rahman. Dia ada Sami Sahab, dia ada dia punya benda dia tu. Yang lu tak boleh bikin-bikin punya, panggil-panggil orang buat tak. Kan? Betul. Jadi
ketiadaan mereka ni kebanyakannya telah beberapa daripadanya telah tiada Syed. JS Kevin, Lolo, Andi Rahman. Ketiadaan diorang ni maksudnya apa ni? Sudah tidak ada galang ganti apa tidak, macam mana? Bagaimana Dev Galaxy ingin maju ke depan? Diorang dah tak ada lagi. Nak kena cari orang baru. Itulah dia. Dan gap dan kekosongan yang mereka tinggalkan tu nyata sangat. Apa lagu Andi Rahman tadi tu? Lagu dari kumpulan mana? Dev Galaxy. Ranjau Kasturi. Apa lagu tadi yang saya dengar hari tu? Tengok macam mat. Apa tajuk dia? Aku dan Kamu. Aku dan Kamu. Aku dan Kamu. Orang yang macam tu je boleh bikin lirik macam tu. Ya. Jadi kalau orang tu tak ada, macam mana dulu nak bikin lirik macam tu? Lirik Marilah Maria tu hanya dia tu, hanya JS Kevin je boleh buat lirik yang macam tu. Yalah, macam pernah aku lihat dan aku macam mana saya lirik tu kan. Di wayang gambar. Kan dahsyat tu. Walaupun lirik tu nampak main-main kan. Betul. Nampak dia tak sesuai bertanding muzik-muzik ke apa. Tapi orang appreciate juga. Yep. Kan? Dahsyat sebab tu sebenarnya. Apa, dia dalam main-main pun lirik dia masih ada boleh dapat sesuatu. Kalau betul-betul yang mengkaji. Ya. Kan? Ya. Dalam main-main tu pun ada seni dia kan? Ada seni dia. Ada benda yang nak cerita. Betul. Bukan main-main tu. Nampak macam main-main. Dia bukan buat-buat lah benda ni kan. Dia tak boleh bikin, tak boleh buat-buat. Sebab dia ada sesuatu penyampaian dia nak sampaikan. Apa yang Asyik boleh cerita pasal JS Kevin lagi? Okay, JS Kevin ni macam kita tahu dia low profile, sikap dia semua kan. Dan ilmu pun dia tak kedekut. Macam contoh nak mengajar kita, teknik kita kan. Dia tahu juga kan, dia ada sebab tahu juga. Dan orang kata mudah pemahaman dia lah. Dan dia juga suka bercerita pasal ketuhanan juga. JS Kevin ni arwah. Apa latar belakang dia tu? Latar belakang dia sebab dia seorang yang simple, jadi susah kita nak pastikan dia punya latar belakang dia. Sebab dia seorang yang simple, kita susah nak pastikan. Susah kan. Yang kita tahu dia ada family apa semua lah kan. So masa bini dia pun ada datang masa dia pelancaran album apa semua kan, royalty apa semua kan. So dia nak kata latar belakang dia terlampau susah ni tak, dia orang yang nak mencari ketenangan sebenarnya. Sebab tu dia suka pulau-pulau kan. Tapi dia ke arah mencari lah arwah ni kan. Dia ke arah mencari. Dia mencari sebab ketenangan kerana kehidupan dia bergejolak ke apa? Kalau dia mungkin seseorang tu dia fanak, dia keinginan dia kadang-kadang terlebih ke apa, kita sendiri tak dapat pasti sebenarnya kan. Seseorang tu punya dia punya bukan kata kehebatan, dia macam kehendak dia, kehendak masing-masing lah kan. Tujuan asal macam mana, tapi itu hak masing-masing lah. Saya pun tak berani nak cerita, takut benda tu tak pasti kan. Kita pun bukan terlampau rapat antara adik-beradik sangat kan. Macam Joe Wing apa semua tu memang dia orang dah lama rapat dengan dia. Rapat. Macam saya ni memang saya pernah duduk studio Flywing, saya jaga studio. Masa tu Joe panggil.
tak payah kerja lah cik, duduk flying. Saya duduk lah dalam lebih kurang dekat hampir-hampir 2 tahun juga. Yang dekat Segambut dulu kan. Dah tak perlu pergi ke Central Market lagi masa tu tak payah. Tapi sebenarnya lagi best bila duduk dalam studio. Kita boleh kerah kreativiti kita tu. Kita duduk luang tamu, ada idea, masuk dalam studio, buat lagu, praktis kan. Benda tu sebenarnya lagi cepat nak improve. Asyik banyak mencipta lagu? Dulu untuk album kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, ada hampir 30 lagu lah. Ui, banyak. Tapi jarang bagi dekat hati-hati lain. Kenapa tidak? Sebab kita mungkin orang tak tahu kita boleh buat lagu ke apa kan. Jadi kita pun tak promote, kita pun tak ada lagu yang betul-betul sukses. Dia buat lagu ni orang selalu memilih tengok lagu-lagu yang hasil cipta kita yang dah sukses. Contohnya kan. Jadi yang lagu-lagu yang agak diberi perhatian ni kan, jadi kuranglah permintaan dia tu. Jadi kita pun tak ada nak promote sangat sebab kita kerisauan dia tu timbul sebab kemungkinan ketidaksesuaian dengan penyanyi itu. Itu. Sebab tu kita tak mani gamble lagi kan. Kecuali kalau kita dah ada macam orang panggil kelang kan. Kelang lagu. Itu lain kan. Itu kita dah ada production, kita dah boleh agih ini sesuai untuk ni, ini sesuai untuk lagu tu kan. Jadi maknanya kerja kita ke arah mencipta lagu ni belum sukses lagi lah. Baru permulaan. Dan tidak ditumpukan kepada lah, tidak ditumpukan ke situ tidak ditumpukan sebagai untuk menjadi seorang tidak ditumpu. Penyanyi. Andi Rahman macam mana? Persahabatan Asyik dengan Andi Rahman? Andi Rahman pun orang yang baik-baik juga. Dia ke arah ketuhanan juga. Ke arah ketuhanan juga. Jadi bila ke arah ketuhanan ni, watak dia tu yang menyebabkan dia jadi lain. Dia setengah, dia tak banyak bercakap, diam. Saya dengan dia pun jarang bercakap dengan arwah kan. Tapi saya tahu dia baik kan. Bila kita start berborak, benda yang dia sampaikan tu, jiwa kita ni rasa syadu kan, syadu. Jadi dia tak akan bercakap benda-benda yang macam sia-sia ke apa kan, kecuali benda yang manfaat untuk kita. Kreatif dia tu dia memang tak sama dengan arwah Kevin lain kan. Dia kreatif dia lain juga. Dia banyak ketuhanan sebenarnya. Jadi lirik dia tu two meaning, tapi dalam bagi yang mengkaji lah kan. Kedua-dua mereka ataupun terutamanya salah seorang daripada mereka? Yang lebih lirik-lirik mereka lebih ketuhanan. Kedua-dua mereka. Arwah Andi lagi. Arwah Andi lagi Andi ya. Kalau macam Kevin ni dia lebih kepada kehidupan. Kehidupan. Sebab mungkin dia banyak tempuh kehidupan kan. Macam Abang Andi dia mungkin dia lebih ke arah mengaji ketuhanan ke apa kan. Sebab tu dia terbawa-bawa kan. Lirik dia pun, dia ke mana pun dia akan pusing two meaning juga. Tapi M. Nasir lah saya tabik jugalah. M. Nasir pun bagus. Kalau gandingkan dengan arwah Lolok dulu pun lagi banyak lagu yang orang boleh terima apa semua kan. Cuma sekarang ni kalau dia ada lagu lagi, Bro Ed lah penyambung dia sebenarnya kan. Tapi tidak sama lah. Tidak sama macam gandingan. Memang tak akan sama. Memang tak akan sama. Tapi orang kata apa, menyambung bagi cuba sambung. Cuba sambung. Boleh. Macam kalau macam saya kan, M. Nasir tu, saya dah tahu susu galur dia, bagaimana dengan Sami Sahab,
bagaimana dengan Bob Lokman, bagaimana dengan Lolo, Usup Kupatasa. Jadi apabila saya datang kemudian, banyak tempat-tempat ni telah diisi oleh legend-legend ni. Saya tak boleh nak duduk belakang bayang-bayang dia orang. Saya kena bawa pergi tempat lain. Bila kita pergi tempat lain, antara jadi atau tak jadi, itulah dia punya penghujung cerita dia. Tapi suka lah. Tapi tak salah kita mencuba dan terus cuba. Betul. Kan? Ya. Dia nak keserasian ni mungkin ambil masa sikit. Ya. Apapun gandingan keserasian ni. Ya. Kadang-kadang ambil masa yang lama juga. Ya, betul, setuju. Yang diorang tu antara kebertuahan diorang tu apabila mereka di ketika yang mereka bekerjasama tu mereka banyak produk banyak produk, jadi diorang boleh berlatih untuk cari benda yang sesuai untuk diorang kan. Bila sampai pada pilihan time, dia ada pilihan dan pilihan dan latihan tu apabila sampai pada time saya produk tu tak banyak jadi 2-3 benda tu yang kita kena buat betul-betul. Itulah yang kita kena jadikan. Kalau macam zaman diorang dulu, kata 90-an dulu, diorang ada 10 lagu. Kalau 7 tak jadi tak apa, asalkan 3 jadi meletup. Yalah. Zaman saya ni album pun dah tak ada, single. Jadi setiap lagu tu itu yang nak kena pulun. Jadi tumpuan 100%. Tidak sama macam time SME Sahab, time Lolo dan sebagainya. Yalah. Soalan yang terakhir jugalah. Bagaimana Ashik melihat kerjaya dalam COVID ni satu bab lah. Kita pun tak tahu apa akan jadi, tapi dalam masa 5 tahun mendatang Ashik dan Dev Gap C tu. Okey, kalau pertanyaan tu tiada jaminan lah. Betul. Tiada jaminan. Jadi dengan keadaan kita sekarang menghadapi cabaran ni, dalam jangka masa berapa lama pun kita tak tahu. Kan? Ini semua kehendak dia. Cuma kita ni di samping kita berdoa tu, maknanya grup ni kita dah bagi penerangan, penjelasan kalau ke depan ni kita sampai sudah tak ada pergaduhan ke apa, tak ada. Kan? Kita tetap band walaupun kita masih lagi sekarang mencari haluan masing-masing, duduk band ni, duduk band tu, tapi dalam satu masa nanti kalau dapat, itu kehendak dia lah. Kita dapat masih lagi buat untuk The Galaxy ni, dan selagi tak dapat, Ashik sendiri akan buat secara solo dululah. Ya, macam tu. Dan harap-harap lah, doa lah sama-sama. Ya, sama-sama doa. Dan sebagai penutup, nak cakap lah, Dev Gap C adalah satu band yang tersendiri, yang pada satu dekad yang tertentu tu dia mewarnai pesada muzik tanah air dengan gaya dia tersendiri, dengan nasyid yang tersendiri. Jadi 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, orang masih tak boleh ingat lagi kewujudan band tu yang sebegitu rupa. Dan mereka akan menanti bagaimanakah tumbesaran band tu, apakah perkembangan band tu dan terjadi pada band tu. Termasuklah saya yang akan nak tengok Dev Gap C di dekad yang baru. Syed, terima kasih banyak kerana sudi lapangkan masa. Saya jugalah yang terakhir ni saya buat ucapan sikit lah pada Bro Ed Samad, kerana menyambung silaturahim kita kan. Di samping kita buat benda ni pun kira silaturahim juga kan. So kalau ada rezeki nanti ada lagu ke apa yang bagus, bagi tahu lah saya. InsyaAllah. Saya pun tak pernah lagi berganding dengan Bro Ed ni kan. Mana tahu berkat kita jumpa ini hari, kita buat kita buat meeting room macam ni. Hari ni dapat satu hari kita selesaikan sebuah lagu ke 2 buah lagu.
InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kepada semua fan-fan nasyid yang dengan WFC yang masih lagi follow ataupun setia lagi, InsyaAllah kami akan menghasilkan lagi karya-karya kami selagi kita masih ada di sini. InsyaAllah. InsyaAllah. Wow. Wow.